Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa akan jadi kepada Tengku Zafrul kalau dua perkara ini berlaku? Pertama, kalau UMNO tolak permohonan keluar parti Zafrul. Ini paling penting yang kita nak bincang pagi ini. UMNO mempunyai kuasa untuk menolak ataupun tidak menerima permohonan keluar parti letak jawatan Zafrul. UMNO boleh saja memberikan alasan mereka akan tunggu sehingga 2 tahun lagi sehingga pemilihan parti ataupun keahliannya bubar. Jadi kalau itu berlaku kepada Tengku Zafrul, kemana Tengku Zafrul nak pergi? Ada orang kata yang marah sangat dengan Tengku Zafrul, penyokong-penyokong UMNO Barisan Nasional yang marah dengan Tengku Zafrul. Mereka kata apa dan muka. Ada juga penyokong Pakatan Harapan sebenarnya yang tidak setuju dengan tindakan Zafrul. Terutamanya PKR, kata mereka menambahkan kepanasan dan kekalutan di dalam PKR. Ini bukan dapat mengalihkan perhatian terhadap revisi sahaja, tetapi ianya juga menyebabkan kepanasan melampau yang tidak perlu dalam PKR, kata mereka. Jadi, menurut laporan yang kita terima, menyatakan Setiausaha Agung Parti UMNO, yaitu Dr. Ashraf Wajid Dusuki, mengesahkan bahawa UMNO belum menerima surat keluar parti peletakan jawatan Tengku Zafrul. Makna kata, kalau UMNO menerima peletakan jawatan Tengku Zafrul, itu okey. Tapi untuk mengeluarkan Tengku Zafrul daripada UMNO, kalaulah UMNO tidak luluskan, ini akan menimbulkan satu isu besar dalam perlembagaan parti dan juga masalah politik Malaysia yang baru. Jadi, kalaulah Zafrul tak dibenarkan keluar daripada UMNO, bolehkah dia jadi ahli PKR? Jawapannya tidak. Kerana baru-baru ini PKR telah pun memecat ramai pemimpin yang sudah mau mencalonkan diri dan mungkin ada yang menang kerana masih menjadi ahli di parti yang lain. Macam itulah cerita dia. Okeylah, sebelum itu saya nak kongsi dengan anda semua satu produk kesihatan yang terbaik yang dapat membantu menyembuhkan pelbagai penyakit dengan meningkatkan daya imun tubuh badan kita. Baik, ini produknya ada di muka saya. Saya letak sini sebab saya suka. Produk ini bukan ubat. Produk ini adalah secara ringkasnya meningkatkan daya imun badan kita, mendidik daya imun badan kita untuk menjadi lebih kuat dan bertahan. Selain itu, menjadikan imun badan kita yang bodoh, yang pergi menyerang badan kita sendiri itu, menjadi pintar dan tidak melawan atau tidak melanggar lagi badan kita sendiri. Tidak menyerang badan kita sendiri. Jadi, fungsi transfer factor for life ini adalah untuk menguatkan tubuh badan kita. Karena kita kena penyakit atau kita sakit ini disebabkan oleh salah satu faktor utama apabila imun badan kita menjadi lemah dan menjadi bodoh. Apabila imun badan kita menjadi kuat dan diajar menjadi pintar semula, secara otomatiknya badan kita jadi sehat. Mudah difahamikan, sangat senang difahami. Jadi, siapa mau produk ini boleh menghubungi saya di WhatsApp nombor yang tertera di sebelah ini. Cepat hubungi saya dan pastikan jangan terlambat. Saya baru sahaja dihubungi oleh seorang rakan daripada Sarawak yang ada masalah gout. Dia berminat dan saya terus mengongsikannya. Dan saya bersyukur kerana beliau percaya dengan produk ini dan saya harap dia juga akan sembuh. Bagaimana dengan anda? Saya sebenarnya ada masalah kolesterol, ini ubat saya. Tapi saya sudah tidak makan lagi sebab saya makan ini. Ubat tidaklah bagus untuk badan kita kalau terlalu banyak bergantung. Kamu pun tahu itu kan? Okeylah, kita cerita tentang politik terus. Jangan marah. Izinkan saya lah untuk mencari rezeki bersama dengan anda lah kan. Macam tu. Okeylah, bukan jual ubat. Nak kongsi saja. Baik. Menurut laporan ini, UMNO belum terima surat keluar parti Zafrul. Makna kata, Zafrul sebenarnya belum sah keluar daripada parti UMNO. Kalau UMNO tidak lepaskan Zafrul, ke mana Zafrul selepas itu? Menjadi tanda tanya besar ialah, ke mana Zafrul? Kerana sudah tentu PKR tidak akan dapat menerima Zafrul menjadi ahli PKR kalau dia masih jadi ahli UMNO. Jadi, inilah yang disebut yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran.
Adakah UMNO akan cuba membalas dendam dengan perbuatan khianat Tengku Zafrul yang disebut oleh pemimpin daripada Kedah sebagai mengkhianati parti ini? Kalaulah UMNO membalas dendam terhadap perbuatan Zafrul ini dan tidak meluluskan permohonan keluar parti Zafrul, ini masalah besar kepada Zafrul, dan maka dibawalah ke mahkamah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan akan merugikan Tengku Zafrul. Itu implikasi dia yang pertama. Yang kedua, kalau parti PKR pula tidak terima Tengku Zafrul sebab takut mengecewakan rakan sahabat mereka yaitu parti UMNO, Zafrul lagilah sengsara. Nak pergi mana? Okey, jadi saya ada cadangan. Untuk Tengku Zafrul, kalau PKR, kalau UMNO tidak menerima cadangan ataupun tidak menerima perbuatan tindakan Tengku Zafrul ini demi menjaga persahabatan setia kawan, ada satu cadangan yang elok untuk Tengku Zafrul. Ikuti terus ulasan saya di next video, kerana saya akan mengulas ke mana Tengku Zafrul kalau PKR tidak terima Zafrul, kalau UMNO tidak melepaskan Zafrul sebagai ahli UMNO. Dan sudah tentu apa yang dikatakan oleh Ashraf Wajidi Dusuki ini adalah kebenaran apabila beliau kata UMNO belum menerima secara rasmi surat peletakan jawatan dan keluar parti Tengku Zafrul Abdul Aziz untuk menyertai PKR. Kenyataan itu menyusul selepas Zafrul mendakwa telah menghantar surat keluar UMNO dan letak jawatan ahli Majlis Kerja Tertinggi. Ashraf dalam kenyataannya turut menegaskan UMNO memandang serius niat peletakan jawatan bekas Menteri Kewangan itu dan ingin menyertai PKR. Amat tidak wajar untuk mana-mana parti dalam kerajaan perpaduan menerima keahlian daripada ahli parti-parti lain sewenang-wenangnya, kata Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Ini bagi mengelakkan berlakunya ketidakharmonian di kalangan parti dalam gabungan kerajaan perpaduan hingga tercetus pula prejudis dan prasangka berterusan mengenai tahap kesetiaan kawan, keikhlasan dan kejujuran sesama sendiri dalam kalangan akar umbi, katanya lagi. Baiklah, jadi itu persoalannya, kemana Tengku Zafrul kalau PKR tolak dan adakah UMNO akan tolak peletakan jawatan keluar parti Tengku Zafrul. Perlukah, itu soalan dia, perlukah UMNO terima atau tolak? Tinggalkan komen Anda dan jangan lupa dapatkan produk ini segera kalau Anda nak sihat cepat atau mahu kuat badan, imun yang kuat, terapi imun yang bagus. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ada satu spekulasi yang bermain begitu kencang di dalam media sosial dan juga di pemikiran penganalisis dan para pemerhati politik. Pertama, adakah Tengku Zafrul akan diterima oleh PKR? Karena sekarang ini UMNO begitu lantang menyuarakan tentang hal ini. Mereka menganggap kalau PKR menerima Zafrul, ini akan merosakkan setia kawan antara parti PKR dan juga UMNO Barisan Nasional. Kalau itu berlaku silap-silap hari bulan, bencana besar mungkin akan boleh berlaku. Yang dimaksudkan bencana besar itu ialah kemungkinan berlakunya keretakan dalam parti kerajaan perpaduan ini. Maka mungkinkah akan berlaku rombakan besar-besaran kerajaan? Dan akan ada jajaran baharu dalam kerajaan. Sama ada Barisan Nasional akan bekerja sama dengan Perikatan Nasional sekali lagi. Inilah menjadi persoalan besar dalam dunia politik sekarang. Apabila budaya lompat-lompat ini berlaku. Lompat partilah yang kita maksudkan. Tengku Zafrul boleh dianggap sebagai katak lompat parti. Walaupun dia mahu menyertai PKR yang masih di dalam satu keluarga kerajaan Madani, ini ada juga dianggap sebagai lompat parti. Dan lebih menerukkan keadaan lagi ialah mereka
boleh dianggap adik-beradik dalam kerajaan perpaduan madani. Itulah sebabnya terfikir sekarang, adakah PKR akan menolak permohonan Tengku Zafrul? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa kamu pun bagi komen kamu. Kamu setujukah kalau PKR tolak Tengku Zafrul? Kalau Tengku Zafrul ditolak, apa yang akan jadi? Nanti saya akan ulas tentang hal itu. Baiklah saudara-saudara sekalian, hari ini saya nak kongsi dengan Anda semua satu produk yang terbaik yang ada dalam hidup saya. Produk ini adalah produk yang terbaik yang ada di pasaran, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Baiklah, pendek cerita. Produk ini bukan obat, produk ini ialah produk yang membantu imun badan kita meningkat sehingga 200% dan mengajar imun badan kita yang bodoh supaya tidak menyerang tubuh badan kita sendiri. Dia lebih kepada mendidik imun badan kita. Secara kesimpulannya atau ringkasnya, kita sakit karena imun badan kita yang lemah. Kita sembuh pun kerana imun badan kita yang stabil dan kuat. Jangan lepaskan peluang dapatkan produk ini. Jangan terlalu bergantung dengan obat. Siapa yang dah boring sangat makan ubat, balik-balik temu janji, cepat ikhtiarkan dapatkan produk ini. Karena saya pun sama macam kamu, ini adalah ubat kolesterol saya dulu. Boring lah kan makan obat ya kerja. Akhirnya saya dapat ini dan hari ini saya berjaya mengawal kolesterol saya. Bila lagi kamu dapatkan, hubungi saya di nomor ini untuk mendapatkan nasihat dan juga bantuan seterusnya. Bukan saja kolesterol, baru sebentar tadi ada orang dalam channel saya yang kena gout, kencing manis. Dia pun tanya tentang hal yang sama. Siapa yang ada masalah penyakit macam-macam lagi, tanya saja kalau mau PM saya. Oke, kita teruskanlah. Cerita politik. Tapi janganlah kamu marah pula, kamu kata aku jual obat lah pula. Taklah. Kita bantu-bantu ataupun orang kata sokong menyokonglah rezeki orang kan. Bila lagi kalau bukan kita siapa lagi? Macam itulah kan. Jangan kita ada rasa dengki. Kita mesti sokong antara satu dengan lain sambil kita cerita politik. Oke, cerita tentang politik Malaysia sekarang. Yang paling menyedihkan ialah apabila Tengku Zafrul buat hal lagi. Kita kata Tengku Zafrul buat hal lagi. Kenapa? Di saat PKR di dalam keadaan masih goncang gara-gara pemilihan PKR baru-baru ini yang telah menyebabkan Rafizi Ramli letak jawatan sebagai menteri dan akhirnya beliau tidak lagi bersama di dalam kepimpinan Anwar Ibrahim walaupun dia cuti sekarang. Ini pula tambah lagi lah pula apabila Tengku Zafrul mau masuk lagi PKR. Goncang lebih lagi lah PKR, bukan sekadar dari satu sudut mungkin akan membuatkan PKR lebih kuat lah, tapi dari satu sudut menggoncang lagi PKR dan pastilah memberikan masalah baru kepada PKR. Masalahnya itu ialah adakah PKR akan terima? Kalau dia terima, nanti kena hantam lagi oleh rakan sahabat mereka UMNO. Sekarang pun UMNO dah bising yang bukan calang-calang. Akmal Saleh kata dia patut letak jawatan sebagai menteri. Kamu setujukah Zafrul perlu letak jawatan? Kalau dia letak jawatan sebagai menteri, lagilah hancurlah kabinet Anwar Ibrahim lagi. Itu masalah dia. Sekarang ini, kalau dia terima, PKR terima Zafrul, UMNO mungkin akan lebih sakit hati dan mungkinkah mereka akan tarik sokongan kepada Anwar Ibrahim. Kalau itu berlaku, goncang lagi lah Malaysia. Tapi kalau tak diterima Tengku Zafrul nak pergi mana? Itulah yang akan saya ulas kejap lagi di video yang akan datang. Video yang akan datang kita akan ulas kalau Zafrul ditolak oleh PKR, dia pergi kemana? Dan apakah PKR akan terima Tengku Zafrul? Ada menyatakan bahawa mungkin PKR akan tolak. Kerana untuk menjaga adab dan setia kawan antara parti PKR dan juga parti UMNO. Terkini yang kita terkejut ialah apabila salah seorang kepimpinan di Kedah, UMNO Kedah menyatakan Tengku Zafrul seperti seorang pengkhianat.
Tengku Zafrul seperti seorang pengkhianat yang menikam belakang kepimpinan UMNO, menikam belakang penyokong-penyokong UMNO yang mengangkat beliau. Cukup marah jugalah pemimpin UMNO di Kedah ini apabila dia kata UMNO bukan untuk pengkhianat mencari tempat batu loncatan berjaya. Lepas dah berjaya keluar pula, kata beliau. Entahlah apa pendapat anda semua. Okeylah. Jadi apa pendapat kamu? Adakah Tengku Zafrul akan diterima oleh PKR atau ditolak oleh PKR? Mana satu yang betul? Kamu sudah dengar hujah saya. Sekarang kamu tolong tulis dalam ruangan komen. Tolong anda tinggalkan komen pada pendapat anda, patutkah PKR menerima Tengku Zafrul atau biarkan saja Tengku Zafrul dengan labu-labunya? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Dan bagi mereka yang ada masalah kesehatan, apapun jenis masalah kesehatan anda, hubungi nombor yang tertera di sini. Dapatkan produk ini segera. Orang kata jangan tunggu sampai terlambat, barulah menyesal. Oke, nilai uang anda itu berbaloi untuk kesehatan anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.